Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna fit ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim. Amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan para pegawai dan kaki tangan bangunan Darul Ihsan, muslimin muslimat, hadirin hadirat, dan tak dilupakan kepada para pelayar yang melayari kuliah Zuhur kita ini melalui page audio kuliah. Yang melayari dari barat, kita doakan moga mendapat berkat. Yang melayari dari timur, moga terus makmur. Yang dari selatan, kita doakan keampunan dan keberkatan. Yang dari utara, kita doakan moga terus sejahtera. Mudah-mudahan kita semua termasuk dalam kalangan hamba-hamba Allah yang dimuliakan di sisinya pada tengah hari ini. Amin ya rabbal alamin. Kira-kiranya pertemuan kita pada tengah hari ini pertemuan kali yang ke-18, betul kan? Dalam catatan saya, pertemuan kali yang ke-18 dalam siri kuliah pengajian berkitab kita daripada kitab 77 cabang iman, yang mana kali pertama kita mulakan pengajian kitab kita ni di surau Al-Husna, tepatnya pada hari Khamis 23 Januari 2020. Dan sebulan lepas tu PKP, kalau tuan-tuan ingat, cuti dekat 2 tahun. Dan lepas PKP kita sambung balik. Dan ala kulli halnya, pertemuan kita sebulan sekali ni kita telah berjaya adakan sebanyak 18 kali tatap muka ataupun pertemuan. Dan pertemuan kita kali yang ke-18 pada tengah hari ini, kita akan bicarakan pada cabang iman yang ke-24. Betul tak? Cabang iman yang ke-24. Bagi yang ada kitab, buka muka surat 44, iaitu salah satu daripada tanda kesempurnaan iman adalah dengan melakukan ibadah iktikaf. Ibadah iktikaf. Ibadah iktikaf ni, adakah semua tempat kita boleh beriktikaf? Boleh tak? Tak boleh. Hanyalah masjid ataupun tempat yang mengambil hukum masjid. Tempat yang mengambil hukum masjid ni macam mana? Tempat yang padanya ada solat sunat tahiyatul masjid. Walaupun namanya surau sekalipun, tetapi kalau tempat itu ada padanya tahiyatul masjid, dia mengambil hukum masjid, maka boleh beriktikaf pada tempat itu. Faham tak? Iktikaf ni apa maksudnya, Ustaz? Kita buat sikit catatan, kita belajar sikit. Iktikaf maksudnya menetap di rumah Allah. Di rumah Allah ni tak kiralah masjid ataupun surau Jumaat ataupun surau namanya ataupun musalla yang mengambil hukum masjid. Menetap di rumah Allah dengan tujuan mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu wa taala, yang dilakukan oleh seorang Muslim mumayyiz, berakal dan suci daripada junub. Suci daripada junub. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, dalilnya kita tengok dulu. Firman Allah Ta'ala muka surat 44. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ. Surah Al-Baqarah ayat yang ke-125. Maksudnya, kami diperintahkan, iaitu Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim. Kami perintahkan kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail dengan firman,
bersihkanlah rumahku Kaabah dan Masjidil Haram dari segala perkara yang dilarang untuk orang yang bertawaf dan orang-orang yang beriktikaf yang tetap tinggal padanya dan orang-orang yang rukuk dan sujud. Apa pelajaran yang pertama kita boleh belajar daripada ayat Quran ni? Yang pertamanya nak menunjukkan kepada kita iktikaf merupakan satu ibadat yang sudah disyariatkan sejak syariat Nabi Ibrahim dan syariat Nabi Ismail. Dan pada syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun ibadah iktikaf ini masih dikekalkan. Faham tak? Ada ibadat yang mana Nabi-Nabi terdahulu ada, tapi pada syariat Nabi Muhammad tak ada dah. Ada tak ibadat tersebut? Ada kan? Nabi terdahulu ada ibadat tu, tapi zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak ada dah. Contoh, pada syariat Nabi Musa alaihi salam, cara untuk seseorang itu bertaubat daripada dosa besar dia disyariatkan macam mana? Siapa tahu? Faqtulu anfusakum. Dia kena bunuh diri dia. Pada syariat dulu. Syariat Nabi Muhammad, cara kita bertaubat daripada dosa-dosa besar macam mana? Taubat nasuha. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Beza. Ada syariat Nabi terdahulu, contohnya Nabi Daud. Puasanya selang sehari. Tak? Setahun tu 12 bulan, kalau selang sehari 6 bulan puasa, 6 bulan tak puasa. Syariat Nabi Muhammad begitu tak? Tak dah. Tapi iktikaf sudah ada pada syariat terdahulu dan Allah kekalkan pada syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setakat ni jelas tak? Hukum beriktikaf hukumnya sunnat muakkadah. Sunnat muakkadah menurut Imam Nawawi, hukum beriktikaf satu sunnat yang sangat dititik beratkan, lebih-lebih lagi pada bulan Ramadan. Pada bulan Ramadan. Sebab iktikaf ni dia memerlukan kepada niat. Kalau seseorang tu masuk masjid ataupun surau yang mengambil hukum masjid, maka kita kena niat nawaitul iktikaf fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Sama ada surau kita ni surau ke musalla? Musalla. Kita mengambil tak hukum masjid musalla kita ni? Boleh tak kita beriktikaf di musalla ni? Ada yang cakap boleh, ada yang cakap tak boleh. Boleh tak? Ada tak tahiyatul masjid di musalla ni? Tak ada kan? Maka kalau tak ada, dia tidak mengambil hukum masjid, tidak ada padanya iktikaf, tidak ada padanya tahiyatul masjid. Sebab syarat iktikaf itu mestilah dia mengambil kepada hukum masjid itu tadi. Walaupun namanya surau biasa, walaupun namanya surau Jumaat, tapi kalau dia mengambil hukum masjid, maka ada padanya iktikaf dan tahiyatul masjid. Apa syarat yang mengambil hukum masjid ni Ustaz? Yang pertama, walaupun namanya surau, tetapi jika dibina di atas tanah yang diwakafkan, maknanya tanah tu milik Allah. Tanah wakaf ni tak ada siapa pemilik, pemiliknya adalah Allah. Maka itu syarat yang pertama, dia mengambil hukum masjid. Faham tak? Sebab ada surau yang tidak dikhususkan untuk tanah dia tu bukan diwakafkan untuk masjid ataupun untuk orang dirikan solat. Contohnya surau di RNA, betul tak? Tak ada iktikaf, tahiyatul masjid tak ada. Surau di pejabat ada tak? Tak ada. Sampai kita semua balik waktu malam, tak ada lah imam yang melazimi solatnya. Maka syarat untuk sesuatu tempat itu mengambil hukum masjid, yang pertamanya ia mestilah dibina di atas tanah wakaf. Tanah wakaf. Syarat dia begitu. Sebab kalau tanah milik persendirian, dia bila-bila masa je Tuhan dia boleh ambil, betul tak? Sampai satu masa dia nak ambil, ataupun sampai satu masa dia nak tutup kawasan tu.
Jadi dia tak mengambil hukum masjid. Yang kedua, mestilah tempat itu dilazimi dengan solat berjamaah 5 waktu. Maknanya ada imam sepanjang 5 waktu tu. Jadi dia mengambil hukum masjid. Sama ada tempat kita ni, pada pandangan saya lah, dia tak ada kot 5 waktu kat sini kan. Zuhur, asar adalah, maghrib, isyak tak ada kan. Berjemaah, isyak tak ada lah kot, subuh atau dan sebagainya. Maka padanya tidak ada yang dinamakan dengan ibadah iktikaf ataupun tahiyatul masjid itu tadi. Rukun iktikaf yang pertamanya mesti niat lah. Niat. Sebab yang membezakan seseorang masuk masjid secara adat ataupun dia masuk masjid itu sebagai ibadah, niat lah. Niat itulah yang membezakan seseorang melakukan secara adat ataupun dia lakukan itu dikira ibadat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Orang makan, ramai yang makan, tetapi ada yang makan itu dikira sebagai adat makan je, tapi ada orang yang makan tapi dapat pahala sebagai ibadat. Sebab apa? Niat dia tadi. Antaranya dia doa kan. Tidur, betapa ramai orang yang tidur contohnya kan. Tapi betapa ramai orang yang tidurnya hanya sebagai adat. Ada orang tidur dia dapat pahala kerana tidurnya itu dikira sebagai ibadah. Sebab niat itu tadi. Sebab itu niat ni mahal. Kecil je, benda yang kecil akan bernilai kerana niat kerana Allah. Tapi benda yang besar takkan dapat manfaat apa-apa kalau tidak ada niat kerana Allah. Sebab tu yang pertama sekali rukunnya mestilah niat kerana Allah. Kalau kita masuk masjid ataupun surau yang mengambil hukum masjid, kita niat dulu. Nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Niat ni mahal. Sebab itu di dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, innamal a'malu bin niat. Sesungguhnya amalan yang hanya diterima di sisi Allah kalau dilakukan niat kerana Allah. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Seseorang itu akan dapat sebagaimana apa yang dia niatkan. Kalau dia niatkan akhirat, dia dapat dunia dan akhirat. Kalau dia niat dunia, dia hanya dapat dunia tapi dia tidak dapat hari akhirat. Wa man kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulih. Kalau dia niat berhijrah tu kerana Allah dan Rasulnya, fa hijratuhu ila Allahi wa rasulih. Dia dapat Allah dan Rasulah dalam hijrah tersebut. Wa in kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha. Kalau dia berniat berhijrah tadi dalam hadis ni kerana nak dapatkan dunia dan ataupun perempuan yang ingin dia nikahi, fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Yang dia dapat itu hanyalah dunia dan perempuan yang dia ingin nikahi saja. Hadis ni ada satu peristiwa lah, iaitu seorang lelaki yang dikenali sebagai Muhajir Ummu Qais. Tunang dia bagi syarat, awak kalau nak nikah dengan saya boleh, tapi awak kena datang Madinah. Hijrah ni, awak hijrah ke Madinah, awak baru boleh menikah dengan saya. Ketika tu datang arahan untuk sahabat berhijrah dari Mekah ke Madinah. Orang lain ni berhijrah dari Mekah ke Madinah kerana perintah Allah. Tapi seorang lelaki ni, dia bukan berhijrah dari Mekah ke Madinah kerana perintah Allah, tapi kerana tunang dia tu. Tapi bila dia berhijrah, sampai je di sana di Madinah, Rasulullah punya SB ni bukan biasa-biasa, malaikat. Malaikat kata, wahai Rasulullah, ada seorang ni, dia ni tak senonoh sangat niat dia ni. Dia niat berhijrah tu bukan kerana kamu, tapi dia berhijrah kerana ada wanita yang ingin dia kahwini di Madinah. Maka Rasulullah katakan, siapa yang berhijrah kerana Allah, dia dapat Allah. Tapi kalau dia buat niatnya kerana yang lain, maka dia dapat apa yang dia niatkan itu tadi. Maka syarat yang pertama, rukun iktikaf itu mestilah niat kerana Allah. Yang kedua, mu'takif. Mu'takif ni orang yang beriktikaf. Itu rukun dia yang kedua, orang yang beriktikaf. Yang ketiga, rukun iktikaf mestilah rumah Allah. Rumah Allah ni kita letaklah dalam kurungan masjid ataupun apa-apa yang mengambil hukum masjid. Tak kira lah surau ke, surau Jumaat ke, musalla ke. Ada kan musalla tapi dia didirikan solat Jumaat padanya.
maka dia dikira sebagai mengambil hukum masjid. Itu yang ketiga. Dan yang keempat, rukun iktikaf itu menetap walaupun sekejap. Duduk walaupun sekejap, dia dianggap mendapat pahala iktikaf. Nanti kita akan tengok hadis tentang betapa besarnya ganjaran pahala bagi mereka yang melakukan iktikaf walaupun sekejap. Nanti kita akan jumpa hadis tersebut. Kemudian kita tengok dalil daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam bab iktikaf ni. Hadis yang kita nak bacakan ini hadis daripada Aisyah radhiyallahu anha dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Kalau tak silap saya pernah kongsikan di sini Aisyah berapa hadis diriwayatkan oleh beliau. Siapa ingat? Ada yang buat catatan. Aisyah ni dia wanita yang paling banyak meriwayatkan hadis. Ustaz jangan tanya-tanya, ustaz kuliah je lah ustaz. Kita buat sikit catatan. Berapa? 2210. Dia nombor 1 dalam kalangan wanita yang paling banyak meriwayatkan hadis. Dan kalau ikut susunan 7 sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis, Aisyah berada pada kedudukan nombor 4. Selepas Abu Hurairah, Ibnu Umar ataupun Abdullah bin Umar, Anas bin Malik, dan yang keempat itulah Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah ni dia disebut dengan gelaran Ummul Mukminin, ibu kepada orang beriman. Ibu kita semua Aisyah ni. Sebab Aisyah dia tak ada anak. Dan mana-mana isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia tidak boleh menikahi mana-mana lelaki setelah kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab dia merupakan ibu kepada kita semua. Wa azwajuhum ummahatihim. Isteri-isteri Nabi merupakan ibu kepada orang-orang yang beriman. Maka dia tak boleh menikahi mana-mana orang. Sebab itu Aisyah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, umur Aisyah ketika tu 19 tahun, orang muda lagi. Rasulullah wafat umur 63, umur Aisyah 19. Dia hidup setelah kewafatan Nabi lebih kurang 40 tahun. Sebab dia wafat Aisyah meninggal dunia umur 59. Dia hidup lepas Rasulullah wafat 40 tahun lagi. Maka apa yang dilakukan oleh Aisyah? Dia nak berkahwin lain, tak boleh. Anak dia tak ada. Maka Aisyah ini khusus untuk dirinya, dia melakukan satu ibadah namanya Saumud Dahri. Dia berpuasa sepanjang hari, pada hari yang dia tidak uzur dan pada hari yang tidak diharamkan berpuasa. Itu cara dia mengawal diri dia. Ulama berkhilaf, boleh tak sebenarnya kita nak berpuasa setiap hari? Puasa tiap hari. Kalau puasa Nabi Daud, ada hari puasa, ada hari tak. Tapi dia ni puasa tiap-tiap hari. Ulama membenarkan berdasarkan kepada keadaan Aisyah, iaitu Aisyah boleh dia beribadat, berpuasa setiap hari. Kenapa? Situasi dia tadi, dia tak boleh berkahwin lain, dan yang kedua dia tidak ada zuriat, dan dia hidup panjang 40 tahun setelah kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu salah satu daripada ibadah khusus Aisyah radhiyallahu anha. Kita nak baca hadis riwayat dia ni. Banyak kalau kita nak cerita tentang Aisyah, tapi itu topik lain lah. Hadis daripada Aisyah radhiyallahu anha. Kata Aisyah, anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana ya'takifu al-ashra al-awakhir min Ramadan hatta tawaffahu Allah. Thumma i'takafa azwajuhu min ba'dih. Maksudnya, kata Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa beriktikaf pada 10 malam terakhir bulan Ramadan sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Biasanya setiap tahun Ramadan ni, Ramadan disyariatkan pada tahun yang kedua Hijrah. Rasulullah wafat pada tahun yang ke-11 Hijrah.
Maka Rasulullah melalui Ramadan dalam kehidupan baginda tahun kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, ke-8, ke-9, ke-10. 9 kali Ramadan. Tahun ke-11 tu tak sempat sebab Rasulullah wafat bulan Rabiul Awal. Aisyah sebut, setiap kali Ramadan pada 10 malam terakhir tu Rasulullah akan keluar awal malam lepas daripada tarawih bagai-bagai tu, Rasulullah keluar, Rasulullah beriktikaf sehinggalah pada waktu pagi. Melainkan pada tahun yang ke-10 Hijrah sahaja, tahun yang terakhir, Rasulullah melakukan ibadah iktikaf ni bermula pada malam yang ke-11 Ramadan. Faham tak? Pada malam-malam yang lain, biasanya Rasulullah melakukan pada malam yang ke-21, 10 malam terakhir. Tapi pada tahun 10 Hijrah, iaitu tahun terakhir Rasulullah bertemu dengan Ramadan, Rasulullah mula beriktikaf pada malam yang ke-11 Ramadan, 20 malam. Dan bila Rasulullah wafat, Aisyah sebut, isterinya pula melakukan ibadah iktikaf. Maknanya perempuan pun boleh melakukan ibadah tersebut. Tapi hadis ni kita kena clearkan, kita kena murnikan. Sebab bimbang-bimbang, tengok-tengok isteri kita bila dia baca hadis ni pukul 4 pagi dah keluar rumah dah. Nak pergi ke mana? Nak pergi masjid iktikaf. Sebab apa? Dah belajar tadi dalam kuliah Zuhur. Jangan. Aisyah tak apalah dia nak keluar iktikaf pun. Sebab rumah dia dengan Masjid Nabawi tu, rumah dia dalam masjid. Faham tak? Keluar je Raudhah dah. Lebih kurang dalam 3 meter macam tu. Keluar je daripada bilik Aisyah tu kan. Jasad Rasulullah di Madinah tu, bilik Aisyah. Dengan Raudhah tu lebih kurang 3 meter saja. Dekat saja. Maka tak ada masalah lah sebab rumah Aisyah dengan Masjid Nabawi tu dia satu laluan saja. Kita ni jauh nak keluar tu ke masjid kadang-kadang 3-4 kilo dan sebagainya. Maka ni kita jelaskan sebab dalam keadaan rumah Aisyah dengan Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam itu jarak yang dekat. Jelas kita bimbang juga. Dia nak praktikkan hadis ni, malam ni pakat keluar isteri malam-malam. Sebab apa? Dah belajar dah hadis tadi. Jangan. Ni kita murnikan rumah Aisyah dengan masjid itu dia satu tempat saja. Kalau tuan-tuan pergi Madinah kan, jasad Rasulullah tu itu bilik Aisyah radhiyallahu anha. Tepi sikit je kapet warna hijau tu disebut sebagai Raudhah. Itulah tempat Aisyah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beriktikaf. Kita belajar bab iktikaf ini. Kemudian kelebihan iktikaf, kita tengok satu hadis. Sebuah riwayat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila dia tidak sebut perawi hadis ni, nak menunjukkan perawi hadis ini dan hadis sebelumnya perawi yang sama. Maknanya hadis yang kita nak baca ni riwayat siapa? Riwayat Aisyah jugalah, sebab dia tak sebut dah siapa perawi dia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man i'takafa qatan faka'anna ma'taqa nasamatan aw raqabatan." Maksudnya, sesiapa yang beriktikaf selama waktu di antara 2 perahan susu unta, maka ganjarannya dia seolah-olah telah membebaskan seorang hamba. Subhanallah. Besar tak agak-agak ganjaran dia ni? Besar lah. Sekejap je 2 perahan susu unta ni, sekali perah, kali kedua perah, ganjaran pahala Allah bagi seperti dia membebaskan seorang hamba. Infak, besar dah ganjaran dia. Sedekah, besar dah ganjaran dia. Apa lagi? Wakaf, besar dah ganjaran dia. Tapi ada yang lebih besar daripada itu, membebaskan seorang hamba. Maka pahala membebaskan seorang hamba ni boleh kita dapat, walaupun hamba sekarang ni tak ada dah, kita nak bebaskan, tapi ganjaran dia boleh kita dapat. Caranya macam mana? Dengan kita berniat iktikaf. Sebab itu kita sebut tadi, benda yang kecil akan jadi besar bila kita niat kerana Allah. Tapi benda yang besar, dia tidak akan bernilai kalau kita tidak berniat kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Ramai orang pergi masjid kan, pergi begitu je lah, tapi kadang-kadang dia lupa untuk letakkan tanda tu nawaitul iktikaf.
Macam masjid saya di Bandar Tun Razak tu, oleh kita tengok benda ni satu kelebihan dan ganjaran yang besar. Kita tempah satu signage besar-besar lagi. Setiap pintu masuk tu akan tulis perkataan nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid lillahi ta'ala, supaya dapat kelebihan dia. Dan bila dia masuk ke masjid, kalau dia lupa, tempat dinding-dinding tu kita letak lagi signage nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Tujuannya apa? Nak dapatkan kelebihan ni tadi. Kalau lupa juga, nak buat macam mana kan? Sebab tu biasanya dalam setiap kuliah, kalau tempat itu tempat yang masjid atau surau, sebelum kita mulakan tazkirah, ceramah bagai-bagai, kita jemputlah jemaah yang dengar tazkirah, kuliah bagai-bagai untuk sama-sama berniat iktikaf. Sebab rugi waktu yang sekejap saja, kelebihan yang cukup besar seperti membebaskan seorang hamba tu tadi. Jelas tuan-tuan tajuk pendek je tetapi manfaatnya cukup besar bab iktikaf ni. Kita ambillah satu cabang iman lagi, boleh InsyaAllah ada waktu sikit lagi. Cabang iman yang ke-25, iaitu salah satu daripada tanda iman yang sempurna adalah melaksanakan ibadat haji. Firman Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitanir rajim, walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Maksudnya, Allah mewajibkan manusia mengerjakan ibadat haji dengan mengunjungi Baitullah, iaitu bagi sesiapa yang mampu sampai kepadanya. Surah Ali Imran ayat yang ke-97. Allah sebut syaratnya man istata'a, sesiapa yang mampu sampai. Maka dalam kita melaksanakan ibadat haji ini, kemampuan itu dinilai pada dua faktor. Yang pertama, diri kita. Adakah kita ni termasuk daripada orang yang sihat dan sebagainya. Yang kedua, kemampuan itu dinilai dari sudut harta kita. Harta. Dia sebab syarat wajib haji ni dia kena pada 5 keadaan. Yang pertama, Muslim, syarat wajib haji. Yang kedua, siapa yang diwajibkan haji baginya, aqil, iaitu orang yang berakal. Yang ketiga, syarat wajib haji, baligh, orang yang baligh. Kita dah lepas dah tu. Muslim, aqil, baligh. Yang keempat, merdeka. Cuma yang kelima je ni, iaitu mampu. Syarat mampu yang kelima. Syarat mampu ni kadang-kadang kita sihat, duit dah cukup dah, kota pula, betul tak? Masalah tu pula. Sebab itulah bila kita bincangkan cabang iman yang ke-25 tentang haji, saya nak buat kempen sikit lah tengah hari ni. Boleh mana-mana yang belum daftar haji lagi dengan tabung haji, ada duit 1,300, buka akaun nak pergi haji dengan tabung haji. Daftar haji tu. Daftar hari ni tahun 2023, boleh pergi haji tahun 2200. Lambat lagi lah. Tapi paling kurang dah daftar. Tahun 2100 tu datang malaikat maut contohnya. Kita dah boleh bagi alasan lah. Wahai malaikat, bukan saya tak nak pergi haji, tapi tabung haji yang tak panggil saja. Boleh bagi alasan. Saya daftar tahun lepas untuk anak saya yang baru lahir tu. Tahun 2103 baru boleh pergi. Lambat lagi lah. 2103. Tapi kita boleh buat rayuan lah. Kalau dah cukup dan sebagainya, boleh buat rayuan. Dia sekarang ni dia ada pula, kalau pendapatan berapa, dia kategori T20, tak dapat subsidi. Kalau pendapatan sekian, kategori M40, dapat 50% subsidi kerajaan. Kalau pendapatan biasa-biasa je, dia kategorinya B40, dia akan dapat subsidi daripada kerajaan, bayar lebih kurang 11,300, lebih kurang macam tu saja. Dulu 9,800 lebih ya. Sekarang ni naik sikit kos dia. Yang penting daftar. Kita buat kempen sikit lah. Saya bukan ejen tabung haji tak. Tapi sebagai satu motivasi. Ustaz ni
Kempen-kempen kami pergi haji, tahu ustaz sendiri tak daftar lagi haji. Saya dah daftar dah. Ini kena jelaskan juga, nanti su'uzon, salah sangka. Ustaz kempen kami pergi haji, ustaz sendiri tak daftar. Saya dah daftar, belum dipanggil lagi. InsyaAllah ada peluang kita pergi. Itu dalil yang pertama lah. Kita buat sikit catatan. Ibadat haji ni antara ibadat yang menggabungkan dua jenis amal. Biasanya amal dia ada tiga. Yang pertama amal badan, yang kedua amal harta, yang ketiga amal hati. Kalau ibadat haji dia gabungkan semua jenis amal ni, amal badan, amal harta, amal hati. Kita solat sekejap lagi, itu dua amal je. Amal badan, amal hati. Niat kan? Niat amal hati, amal badan. Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah. Sedekah, infak, zakat, wakaf, itu amal harta. Tapi kalau haji dia gabung tiga-tiga. Amal badan, tawaf, itu amal badan. Amal harta, nak pergi itu duit. Kemudian amal hati, niat. Jadi haji dia menggabungkan ketiga-tiga jenis amal itu tadi. Jarang amal yang menggabung semua ni, melainkan ibadat haji antaranya. Antaranya juga ibadat korban. Ibadat korban kan, itu gabungan tiga jenis amal juga tu. Kalau kita sembelih sendiri, itu amal badan. Niat, amal hati. Duit kita bayar haiwan korban tu, amal harta. Gabung juga tiga jenis amal. Kemudian sikit lagi tuan-tuan, firman Allah Taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa adzim fin nasi bil hajji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin 'amiq. Serulah manusia, muka surat 46, untuk mengerjakan ibadat haji, nescaya mereka akan datang ke rumah Tuhanmu dengan berjalan kaki dan dengan menunggang berjenis-jenis unta yang datang dari berbagai jalan dan ceruk rantau yang jauh. Yang tugas kitanya, kita ajak saja orang lain untuk melaksanakan ibadat haji. Yang menyampaikan itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Dalil yang ketiga daripada Quran, wa atimmul hajja wal umrata lillah, dan sempurnakanlah ibadat haji dan umrah kamu kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dalil daripada Quranul Karim. Kemudian dalil daripada hadis ada tiga, kita baca secara ringkaslah. Hadis daripada Ibnu Umar. Ibnu Umar ni namanya Abdullah bin Umar. Dia meriwayatkan hadis banyak 2630 hadis tentang rukun Islam. Buniyal Islamu ala khamsin. Islam itu dibina atas 5 perkara. Syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa iqamis salah wa ita'iz zakah wa saumi Ramadan. Yang kita nak garis bawahnya, wa hajjil bait, melaksanakan ibadat haji. Kemudian hadis yang kedua daripada Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idh jaa rajulun faqala ya Muhammad mal Islam, qala an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa an tuqimas salah wa tu'tiyaz zakah wa tahujjul bait. Ini kita nak garis bawahkan. Ini cerita tentang salah satu daripada rukun Islam lah, iaitu wa tahujjul bait, melaksanakan ibadah haji, wa ta'tamira wa taghtasila minal janabah wa tutimmal wudu wa tasumu Ramadan. Qala fa in fa'altu fa ana muslim, qala na'am, qala sadaqta, fa dzakara al hadis. Ini cerita tentang rukun Islam ada 5, salah satunya ibadat haji. Rasulullah pergi haji berapa kali buat ibadah haji? Sekali je. Umrah berapa kali? Berapa kali Rasulullah buat umrah dalam hidup dia? 2. Betul ke? Umrah berapa kali? Umrah 4 kali. Umrah 4 kali, ibadat haji sekali. Itu sekali itu tahun yang ke-10 hijrah lah. Haji wadak dia panggil. Last sekali
ancaman pada mereka yang tidak ingin melaksanakan ibadat haji. Diriwayatkan daripada Abu Umamah Al-Bahili, semoga Allah meridainya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yahbishu maradun aw hajatun zahiratun aw sultanun jairun falam yahujja falyamut in syaa yahudiyan wa insya'a nasraniyah." Maksudnya, sesiapa yang tidak terhalang dengan sakit, maknanya dia sihat. Hajat yang zahir, maknanya hajat yang perlu dia selesaikan segera. Ataupun dia tidak dihalang oleh pemerintah yang zalim daripada mengerjakan haji. Dia ni tak nak pergi haji ni bukan sebab-sebab tadi. Dia sihat. Tidak ada hajat yang segera perlu ditunaikan. Tidak ada orang yang menghalang. Ada negara-negara tertentu yang menghalang rakyatnya daripada melaksanakan ibadat haji. Tapi dia ni tak ada sebab-sebab yang menghalangi dia. Sebab apa tak nak? Memang dia tak nak. Maka kata Nabi SAW, maka matilah dia dalam keadaan dia kehendaki, sama ada dia mati sebagai Yahudi ataupun Nasrani. Subhanallah. Hadis ni hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi. Maknanya seolah-olah Rasulullah tak mengaku umat lah. Dia bukan dalam kalangan umat aku. Orang yang tak nak pergi haji tanpa sebab-sebab yang dibenarkan tadi. Wallahu a'lam tuan-tuan, kita berhenti cabang iman yang ke-25. Tengah hari ni kita ambil 2 cabang iman, iktikaf dan haji. Bulan depan kita akan masuk pada perbincangan cabang iman yang ke-26. Salah satu daripada tanda iman adalah melaksanakan jihad. Tak kiralah jihad dengan harta ke, dengan tubuh badan ke, ataupun jihad menuntut ilmu, itu juga tanda kesempurnaan iman. Qulu qawli hadza astaghfirullah al-azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.